Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syairah Farhana binti Muhammad Asni. Saya Nur Fajrina Atira binti Muhammad Fauzi melaporkan berita UMK TV. Ramai mengambil mudah persoalan wasiat dan pengusaha harta selepas kematian hingga tidak melakukan persiapan yang sepatutnya. Bagaimanapun, apabila ketua atau ahli keluarga yang menjadi sumber pendapatan utama meninggal dunia, urusan pembagian harta mengikut faraid dan warisan menyukarkan waris yang masih hidup. Ini kerana kejahilan mengenai hal itu mengakibatkan pengurusan dan pembagian harta pusaka tidak dapat dibuat dengan sempurna. Walaupun konsep pengurusan harta diiktiraf dalam Islam dengan kemaslahatan dan ihsan, namun masih ramai masyarakat negara ini yang dianggap kurang berminat dalam perancangan yang teliti, terutama dalam soal pembagian harta sebelum kematian. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai masyarakat tidak mengetahui tujuan dan manfaat pengaturan awal dalam pembahagian pusaka. Sebagaimana yang kita sedia maklum, mengabaikan pembahagian dan pengurusan aset ini sebenarnya boleh dianggap sebagai gejala yang tidak bagus kerana ia boleh membawa kepada beberapa isu yang sangat kompleks. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah seperti penyediaan hak piutang, harta yang tidak terurus, kesukaran dalam proses pembagian aset si mati dan ketiadaan dokumen hak milik si mati. Namun, keadaan menjadi lebih rumit apabila timbul perselisihan dan pertikaian harta antara waris peringkat bawahan seperti anak cucu, lebih-lebih lagi jika nilai harta meningkat dengan pesat. Laporan Jabatan Tanah dan Galian Negara 2016 mendedahkan statistik harta beku melebihi 60 bilion dan kian meningkat saban tahun. Daripada jumlah ini, 90% daripadanya adalah hak milik orang Islam. Perunding Profesional Pusaka Muhammad Hakim Nordin berkata, dalam kempen kesedaran berhubung perancangan harta dilakukan, beliau mendapati bahawa ramai memandang mudah hal itu sedangkan perancangan semasa hidup akan memudahkan waris yang tidak perlu melalui proses tuntutan pusaka kerana pemilik sudah membuat tabung untuk warisnya sewaktu hidup. Dewasa ini masalah kegagalan dan kelewatan menyelesaikan pengagihan harta pusaka dalam kalangan masyarakat Melayu bukanlah satu fenomena terpencil, sebaliknya sangat serius. Kegagalan ini berlaku disumbangkan oleh beberapa faktor yang berkait dengan dua sebab utama iaitu sikap dan kejahilan pewaris serta masalah sistem atau pentadbiran harta pusaka yang diamalkan di negara ini. Masyarakat Melayu ramai yang tidak memahami soal pembahagian harta pusaka atau jahil tentang hukum faraid adalah antara penyebab berlakunya pengabaian dan kelewatan pembahagian harta pusaka. Malah ada dalam kalangan masyarakat yang tidak peduli dan sengaja mengabaikan pembahagian harta pusaka. Bagi sesetengah masyarakat pula, memilih melambatkan pembahagian harta pusaka kerana bimbang dengan pandangan masyarakat atau bimbang dicop sebagai gilakan harta dan tidak menghormati si mati yang baru meninggal dunia. Tidak dinafikan, isu pembahagian harta pusaka adalah isu yang sensitif untuk dibincangkan sehingga ada kalanya boleh mencetuskan pergaduhan antara ahli keluarga. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan ada sesetengah waris yang sedar dan faham tentang kepentingan pengagihan harta pusaka secara segera. Namun, pelbagai masalah dialami menyebabkan mereka terpaksa mendiamkan diri. Dari sehari ke sehari dapat dilihat bahawa kes kelalaian dan keterlaluan pengagihan harta pusaka semakin bertambah dan akan lanjut bertambah jika tiada usaha dan kesedaran tentang cara pengurusan harta pusaka secara baik dan sistematik untuk dipraktikkan. Berasaskan kepada tujuan agar adil dalam pembahagian harta pusaka, mentaliti masyarakat Melayu sendiri yang tidak meluas berkaitan penggunaan hukum pengagihan harta pusaka secara hukum faraid sehingga menjadikan pelaksanaannya tidak realistik. Pembahagian harta pusaka kepada pewaris yang berhad berlandaskan cara faraid ini telah mengundang kepada kesulitan pembahagian tanah pusaka kepada lot-lot yang lebih kecil sehingga membuatkannya kurang bernilai serta tidak berpotensi untuk dibangunkan kerana keluasan kawasan menjadi terhad.
Sedangkan, mengikut hukum faraid, pengagihan harta pusaka adalah untuk menentukan hak yang seterusnya dimiliki oleh waris. Bukannya satu arahan untuk mengagihkan tanah pusaka sehingga berlakunya pemecahan lot-lot tanah pusaka secara fizikal. Hal ini menyebabkan lebih serius apabila wujudnya peruntukan undang-undang tanah negara yang meluluskan pendaftaran kepada ramai penama sebagai tuan empunya tanah dalam satu geran hak milik tanah yang diwarisi secara pusaka. Secara umumnya, harta pusaka dibahagikan kepada dua kategori iaitu harta pusaka yang diwasiatkan dan harta pusaka yang tidak diwasiatkan. Harta pusaka yang diwasiatkan bermaksud ketika masih hidup, seseorang itu telah membuat pengakuan bertulis tentang bagaimana harta miliknya perlu diagihkan kepada waris-warisnya yang telah ditentukan bagi sebarang kegunaan dan manfaat setelah kematiannya mengikut undang-undang yang telah diperuntukkan. Namun, untuk umat Islam, harta pusaka yang boleh diberikan kepada pihak lain iaitu bukan waris, hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta miliknya. Walau bagaimanapun, jika ada pihak yang meragui kesahihan sesuatu wasiat, ia perlu mendapat pengesahan daripada Mahkamah Syariah untuk memastikan undang-undang pentadbiran agama Islam dipatuhi sepenuhnya. Bagi harta pusaka yang tidak diwasiatkan pula adalah apabila seseorang meninggal dunia sebelum sempat menyediakan wasiat. Hal ini menyebabkan pengagihan harta yang ditinggalkan perlu melihat berapa nilaiannya serta bagaimana bentuk harta tersebut. Harta pusaka tidak diwasiatkan ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu harta pusaka besar, harta pusaka kecil dan harta pusaka ringkas. Undang-undang bagi kesemua jenis pentadbiran harta pusaka ini adalah berlainan caranya. Perbezaan ini dan kewujudan pelbagai bidang kuasa sekaligus menyebabkan kekeliruan orang ramai terutamanya apabila menyelesaikan masalah pembahagian harta pusaka. Masalah menjadi semakin ketara apabila melibatkan individu yang kurang pengetahuan atau yang kurang pendedahan tentang perkara ini. Contohnya, kes yang membabitkan Hamzah bin Abu Bakar dan 6 yang lain lawan Salim bin Sulung dan seorang lagi di mana pihak plaintif di dalam kes ini merupakan cucu-cucu dan cicit-cicit kepada Sudung bin Kadir iaitu pemilik harta yang telah meninggal dunia pada tarikh 22 Oktober 1956. Manakala pihak defendant pula adalah anak kandung kepada si mati. Menurut kes ini, pihak plaintif telah membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu agar perbicaraan semula kes pembahagian harta pusaka si mati dilakukan di Mahkamah Syariah. Menurut dakwaan mereka, pihak defendant telah memasukkan fakta sebenar mengenai ahli waris yang turut berhak ke atas harta tersebut. Malah mereka juga tidak menyatakan kepada pihak plaintif tentang adanya permohonan untuk perbicaraan pembahagian harta pusaka yang dibuat oleh pihak defendant terhadap harta si mati. Kes ini dapat digambarkan bahawa proses penyeneraian semula nama ahli waris yang berhak tidak dilaksanakan secara menyeluruh kerana ia akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan dan kerugian kepada waris terlibat. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa bagi menilai semula sistem pengusahaan harta pusaka di Malaysia, keadaan atau situasi sistem pengusahaan tersebut akan dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini tercetus apabila terdapat banyak institusi telah berurusan dengan pengurusan harta pusaka. Hal ini akan menimbulkan kekeliruan dan ketidakselesaan kepada waris. Namun demikian, institusi itu berbeza bukan sahaja dalam naungan eksekutifnya, tetapi juga dalam undang-undang yang terpakai. Hal ini bersangkut paut dengan tata tertib dan undang-undang yang digunakan untuk menangani permohonan terhadap harta pusaka. Natijahnya, kementerian dan jabatan serta undang-undang berbeza yang dikenakan boleh mengelirukan waris. Didapati bahawa majoriti masyarakat mengetahui terhadap kewujudan pelbagai institusi di Malaysia. Namun demikian, ada segelintir masyarakat percaya bahawa kewujudan pelbagai institusi ini akan memberi bebanan dan kekeliruan kepada waris untuk menentukan di mana tuntutan harta pusaka harus dibuat. Buktinya, kekeliruan telah bertindak seperti berikut. Pertama, tuntutan telah dikemukakan kepada amanah rakyat berhad namun disebabkan harta tak alih, waris diarahkan atau dokumen dipindahkan ke pejabat tanah atau seksyen pembahagian pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Amanah rakyat berhad hanya mempunyai bidang kuasa harta alih. Kedua,
Permohonan telah dikemukakan kepada pejabat tanah atau Seksyen Pembahagian Pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Di sebalik itu, memandangkan si mati mewariskan wasiat, dokumen tersebut telah dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di mana pejabat tanah tidak mempunyai kemampuan untuk berurusan dengan pusaka wasiat. Ketiga, tuntutan telah dikemukakan kepada pejabat tanah atau Seksyen Pembahagian Pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Di sebalik itu, memandangkan harta si mati melebihi 3 juta, pejabat tanah atau Seksyen Pembahagian Pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian hanya mempunyai bidang kuasa ke atas nilai harta 2 juta. Dokumen tersebut perlu diserahkan kepada Mahkamah Tinggi. Meskipun hujung pelbagai institusi pengusaha harta pusaka, namun demikian perkara ini nampaknya tidak berlaku kepada waris, tetapi ia memerlukan usaha berterusan untuk menuntut harta pusaka di negara ini. Dari konteks ahli waris, kami mencadangkan bahawa program yang aktif dan berkesan diperlukan bagi menyedarkan waris tentang keperluan dan kepentingan menuntut harta pusaka dengan segera. Sebagai contoh, penggunaan sepenuhnya media cetak, elektronik dan sosial diperlukan untuk menjayakan program ini. Pada masa yang sama, program itu juga perlu menambah unsur keagamaan bagi menyedarkan masyarakat. Oleh itu, media surau dan masjid harus digunakan untuk memberi kesan yang mendalam kepada gerakan ini. Dari konteks perundangan, kami mencadangkan bahawa pertama, hanya ada satu institusi Jabatan Pengurusan Harta Pusaka Malaysia di bawah Jabatan Perdana Menteri yang memiliki kuasa untuk mengendalikan tuntutan atas aset alih atau tidak alih bernilai 5 juta dan ke bawah. Pada waktu yang sama, ia juga berkuasa ke atas harta pusaka berwasiat dan tidak berwasiat. Kedua, kekuasaan amanah rakyat berhad dan pejabat tanah dilupuskan. Hal ini bermakna amanah rakyat berhad hanya mengurusi harta amanah di seluruh negara, sedangkan pejabat tanah hanya bertanggungjawab untuk mengeluarkan syariah rasmi. Ketiga, Mahkamah Syariah hanya diberi peranan sedia ada seperti pengurusan harta sepercarian, hibah, hadiah dan wasiat orang Islam. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa harta adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan setiap manusia, terutamanya dalam meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik dan bahagia. Oleh hal yang demikian, ia telah menjadi satu kewajipan kepada umat Islam agar menguruskan harta dengan sebaiknya, termasuklah memberikan penekanan kepada perancangan pengagihan harta. Jika dilihat dari sudut harta pusaka sekarang yang mempunyai nilai yang tinggi berlandaskan perkembangan ekonomi semasa, seharusnya pemilik harta mampu menjalani kehidupan yang sempurna. Oleh itu, pengurusan pentadbiran dan pengagihan harta pusaka perlu dilaksanakan dengan baik dan sistematik bagi membolehkan harta diagihkan secara adil kepada waris yang sepatutnya dan mampu mengurangkan beban waris yang ditinggalkan. Laporan ini mengakhiri berita UMK TV. Assalamualaikum dan salam hormat.